Pastikan penduduk terima bantuan banjir, Kementerian Pembangunan Luar Bandar gerakkan pelbagai agensi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Presiden Singapura Halimah Yacob di Hotel Intercontinental Park Lane, London, United Kingdom. Dan menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin, kedua-dua pemimpin telah menyentuh berkenaan pengukuhan hubungan dua hala yang istimewa antara Malaysia dan Singapura. Majlis menghadap itu adalah atas titah perkenan Seri Paduka Baginda yang kini berada di London bersama Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah untuk berangkat menghadiri istiadat pemakaman negara mendiang Ratu Elizabeth II yang dijadualkan berlangsung esok. Seri Paduka Baginda dan Presiden Singapura Halimah Yacob turut menyentuh berkenaan usaha-usaha kerjasama mendalam di antara Malaysia dan Singapura dan pelaksanaan pelbagai skim perjalanan merentas sempadan seperti skim laluan hijau timbal balik, skim perjalanan lengkap vaksin dan skim pengaturan ulang-alik berkala. Seri Paduka Baginda berdua dijadualkan berangkat melakukan lawatan negara ke Singapura selama 3 hari bermula pada 25 Oktober ini. Pada jam 6 petang waktu tempatan hari ini, Seri Paduka Baginda berdua dijadualkan berangkat ke majlis resepsi Raja Charles III di Buckingham Palace, London. Ia diikuti dengan keberangkatan Seri Paduka Baginda berdua ke Westminster Hall, London untuk memberi penghormatan takhir kepada mendiang Ratu Elizabeth II. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI siap siaga membantu sektor pertanian terjejas bencana alam termasuk banjir. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata ini termasuk menyalurkan bantuan tunai dan peralatan puluhan juta ringgit setiap tahun menerusi jabatan dan agensi di bawah MAFI. Bagi mengurangkan impak yang akan berlaku di kementerian kita di bawah DBS, mereka siap siaga. Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan telah pun diminta untuk terus siap siaga bagi membantu sektor agro makanan negara berhadapan dengan bencana banjir yang akan melanda negara. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan menggerakkan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK bagi memastikan penduduk di pedalaman menerima bantuan jika berlaku banjir pada musim tengkujuh ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata peranan JAKWA dan JPKK terbukti berkesan kerana pegawai dan pimpinan tempatan yang berpengalaman dan mengetahui selok-belok kawasan masing-masing. Beliau menyatakan selepas melancarkan gerakan veteran UMNO Keluargaku Pengundi BN di Kuala Nerang. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini meramalkan hujan lebat berterusan mulai November depan dan berisiko menyebabkan banjir besar. Cuaca buruk juga diramal melanda negara kerana monsun timur laut yang membawa hujan lebat berterusan serta banjir berskala besar dijangka berlaku. Banjir di Batu Pahat Johor, seramai 195 penduduk terjejas daripada 49 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah menyatakan jumlah penduduk terjejas menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, 3 rumah yang diduduki 5 penghuni di Kampung Parit Pulai Tangkak dinaiki air akibat hujan lebat. Angkatan Pertahanan Awam melakukan tinjauan paras air di Kampung Kolam Air, Simpang Renggam, Keluang selepas kawasan itu dilanda hujan melebihi 2 jam. Bagaimanapun, keadaan masih terkawal. Baik, di Melaka pula banjir kilat susulan hujan lebat di beberapa kawasan di Melaka Tengah dan Alor Gajah. 2 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Alor Gajah iaitu di Balai Raya Bukit Tambun dan Balai Raya Bukit Balai. 21 penduduk terjejas banjir daripada 7 keluarga yang ditempatkan di kedua-dua PPS tersebut. Bagi daerah Melaka Tengah, kawasan terlibat adalah Pengkalan Rama Pantai, Bukit Bayan, Bukit Beruang Utama, Taman Desa Duyung, Semabuk Dalam, Kampung Solok Bukit Baru Duyung dan Jambatan Duyung. Turut terjejas banjir kilat Permatang Duyung, Duyung Tengah, Bukit Duyung, Tampoi, Kampung Air Molek dan Kampung Kandang. Sementara itu di Perak, 1 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Krian. Ia berikutan hujan lebat berterusan yang melanda kawasan Kampung Tengah Bukit Semanggol. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Semanggol menempatkan 12 penduduk daripada 3 keluarga. Kesemua penduduk yang dipindahkan terdiri daripada 3 lelaki, 3 wanita dan 4 orang kanak-kanak. Di Sarawak, pemantauan banjir di kawasan Marudi yang dilanda banjir sejak 11 September lalu kini didapati semakin pulih. Pemangku Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 2 Ahmad Nizam Syafai berkata pemantauan oleh pasukan bomba dan penyelamat Marudi di kawasan Pekan Marudi, Kampung Dagang, Kampung Baru, Kampung Narum dan Jalan Ridan menuju ke jeti Feri Ridan juga telah pulih. Pemantauan dilakukan sejak pukul 10.30 pagi sekitar daerah Marudi mendapati sepanjang jalan utama yang menghubungkan kawasan-kawasan kampung telah dapat dilalui kenderaan. Namun begitu, kawasan-kawasan yang rendah masih lagi ada takungan air tetapi terkawal sepenuhnya. Manakala paras air sungai berada di paras tinggi beransur surut secara perlahan-lahan. Terjadi banjir di Iboi Baling, Kedah bukan sahaja meragut 3 nyawa dan merosakkan kediaman dan harta benda, malah turut memusnahkan buku rujukan pelajar terutama calon peperiksaan SPM tahun ini. Prihatin dengan tragedi yang berlaku, syarikat pembankan Maybank Islamic Berhad dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM menghulurkan sumbangan berupa buku rujukan dan streka kepada 200 pelajar sekolah menengah di Kupang Baling. Sumbangan disampaikan Presiden IAM Zawahir Abdullah sempena program bantuan pasca banjir di Sekolah Menengah Kebangsaan Jerai Kupang. Pelajar SPM yang terkesan menerima antaranya buku rujukan bagi subjek sejarah, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan kira-kira RM40,000. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Bertemu kembali. Operasi mencari dan menyelamat SAR lelaki yang hilang bersama jet ski di perairan Pulau Talang Sematan kini diteruskan pada hari kedua yang beralih ke perairan Santubong.
Baik, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra seliaan Kementerian Perpaduan Negara akan diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan juga meluluskan penubuhan Yayasan Mitra. Mengenai mitra, saya setuju untuk diletakkan direct di bawah Perdana Menteri atau JPM. Dan saya juga bersetuju untuk menubuhkan Yayasan Mitra. RM2 juta turut diperuntukkan khusus buat pelajar daripada keluarga India miskin Tegar. Dana diluluskan susulan permohonan MIC demi kebajikan komuniti berkenaan. Sejumlah 2 juta untuk hardcore poor, pelajar-pelajar dari keluarga miskin Tegar. Tak perlu tunggu bajet, hari ini saya meluluskan 2 juta ringgit. Perdana Menteri berucap pada Majlis Pelancaran Brigade MIC Kebangsaan di Ibu Negara. Barisan Nasional Komited melaksanakan semua janji jika menang pilihan raya umum ke-15 yang akan dilaksanakan di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri. Dan perkara itu diumum Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya secara konsisten telah menyatakan bahawa Barisan Nasional akan terus mewujudkan sebuah negara bangsa, sebuah bangsa Malaysia. Apatah lagi jika Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan tugasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kerana kita merupakan penduduk Malaysia bermasyarakat marginal. Penyerahan peranti di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia dijangka dapat diselesaikan November ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyatakan lebih 300,000 permohonan telah diterima menerusi fasa 1 dan 2 program terbabit. Menurut Tan Sri Anwar, jadual untuk penyerahan fasa 1 sedang giat diatur. Ia dijangka diselesaikan bulan ini sebelum serahan kepada pemohon fasa kedua dapat dimulakan bulan depan. Industri yang memproses menghadapi sedikit masalah speed dalam memproses permohonan kerana didapati dalam tapisan pertama bukan semua yang memohon itu berdasar pada rekod awalan bukan daripada golongan B40. Walau bagaimanapun kita tidak tolak permohonan-permohonan tersebut, kita akan membuat semakan pusingan kedua. Fasa 2 ni walaupun belum ditutup, saya telah mengarahkan supaya yang mana permohonan dah diterima diproses terus tanpa menunggu tarikh tutup. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pengagihan Peranti Siswa Keluarga Malaysia di Kolej Matrikulasi Kot Lanas, Ketereh, Kota Baru. Baik, Kembara Riuh Keluarga Malaysia KRKM edisi keempat Riuh Sokmo Kelantan melabuhkan tirainya hari ini. Dan bagi usahawan muda yang terlibat, platform yang disediakan kerajaan sepanjang 3 hari itu bukan saja memberi ruang untuk memperkenalkan produk, malah melebarkan lagi perniagaan menerusi pertemuan bersama agensi yang berkaitan. Nur Aisyah Nur Hadi, seorang belia berumur 30 tahun berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk di Kelantan sangat memberangsangkan. Dia menjalankan perniagaan sebagai aktiviti sampingan untuk sumber pendapatan bagi menampung pengajian ijazah Doktor Falsafah di Universiti Melaya. Dia mengakui siri jelajah KRKM ini memberi pelbagai manfaat kepada mereka yang berminat untuk mengembangkan perniagaan.
Dan bagi dua lagi belia iaitu Amizi Fazli Aminuddin 38 tahun dan Hafiz Syazwan Othman 30 tahun yang masing-masing baru pertama kali menyertai KRKM berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan ruang kepada generasi muda untuk berjinak dalam bidang kesawanan. So ini adalah salah satu platform daripada untuk kami memperkenalkan produk kami, dan in future kami harap kami dapat juga mengembangkan lagi dengan adanya stokis, agent dan juga dapat membuka kedai. So this is one of the platform lah yang kami cuba untuk memperkenalkan brand kami dulu, untuk kukuhkan brand. Di Rio saya agak terkejut lah dengan sambutan yang sangat-sangat tak dijangka. Sangat-sangat tak dijangka. Mula-mula first day tu kita bawa stok 200 pieces ya. Habis juga. So semalam kita double kan 400 pun habis juga. So hari ni kita gamble, kita buat 1000 pieces punya ni lah stok lah. Alhamdulillah, Rio adalah salah satu platform yang sangat baik, terutama untuk belia, kerana Rio memberi satu peluang, bukan satu peluang lah, banyak peluang, dan mereka sudi untuk berbincang dengan penggiat-penggiat setempat untuk menjayakan ataupun mengetengahkan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat dengan cara mereka sendiri. KRKM edisi keempat Kelantan selama 3 hari di Stadium Mini Majlis Daerah Keterih ini menyaksikan puluhan ribu rakyat Kelantan, khususnya penduduk di sekitar Kota Baru, hadir memeriahkan aktiviti yang melibatkan pelbagai peringkat usia. Selain 40 reruai seperti pameran daripada agensi-agensi kerajaan, swasta, jualan dan sebagainya, pengunjung juga disajikan dengan persembahan daripada artis terkenal tanah air seperti Faizal Tahir, Datuk Ramli Sarif serta penggiat seni tempatan. Bertemakan Santai-Santai Hari Malaysia, ia KRKM edisi keempat ini turut menampilkan bengkel kreatif melibatkan kesenian tradisional negeri Kelantan termasuk pertandingan gasing terbang, pembuatan wow, mencanting batik, sobek perahu kulit dan pembuatan wayang kulit. Golongan belia harus lebih berani serta membangunkan kepribadian dan bergerak seiring perubahan semasa. Menteri Belayar Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim berkata ini kerana penglibatan dan sumbangan golongan itu sangat diperlukan dalam memacu asas masa depan pembangunan negara. Dalam pemerintahan sudah pasti ada kombinasi orang lama dan juga orang baru. Di zaman Rasulullah bila lantik Panglima Perang yang berumur 18 tahun, Usama bin Zaid, tetapi pasukan veterannya berada bersama-sama dalam menggerakkan peperangan tersebut. Jadi kombinasi orang lama dan juga belia harus menjadi kenyataan. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan anugerah belia di Dewan Konvensyen Ujana Keuangan Labuan. Anugerah Belia Perdana Negara 2022 kategori individu lelaki dimenangi oleh Muhammadir Malik, kategori wanita dimenangi Nazira Roslan, sementara bagi kategori pertubuhan belia dimenangi oleh Pertubuhan Belia-Belia Wanis Bukit Kuda PBBBK. Kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara diharap dapat membantu mempromosi perpaduan seterusnya bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan NGO di sesebuah kawasan berteraskan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030. Jadi saya harap mudah-mudahan bagi kawasan-kawasan KRT tidak akan bekerja dalam kelompok sendiri, tetapi memperkembangkan tanggungjawab KRT untuk mempromosi perpaduan, mempereratkan perhubungan silaturahim antara masyarakat dalam komuniti tersebut dan bekerjasama dengan semua badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan lain-lain.
Beliau melancarkan program Semarak Unity Keluarga Malaysia peringkat Parlimen Persiangan di Dewan Terbuka di Nabawan. Hadir sama Ahli Parlimen Persiangan Dato' Arthur Joseph Kurup dan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Insinyur Syahilmi Yahya. Program Semarak Komuniti Keluarga Malaysia yang julung kalinya dilaksana di negeri ini bertujuan menyokong aspirasi keluarga Malaysia dan sebagai landasan tapak integrasi bagi membina dan menyemarakkan semangat perpaduan kalangan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Penaiktarafan Pasar Tamu Beluran adalah usaha berterusan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memacu ekonomi penduduk luar bandar. Usaha yang dibangunkan bersama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama itu menelan kos lebih RM800,000 dan dijangka siap dalam tempoh 8 bulan. Ketua Pengarah Fama Datuk Zainal Abidin Yang Razali berkata proses naik taraf berkenaan memanfaatkan peniaga tempatan menerusi pemasaran produk-produk menerusi kemudahan lebih kondusif. Apabila siap kelak, pasar tersebut akan mempunyai 150 lot perniagaan lengkap kemudahan asas, antaranya tandas awam, kipas dan tempat letak kereta. Bila kita membina atau menaik taraf pasar tamu ini, ia boleh untuk meningkatkan lagi jualan peserta-peserta ini dan mereka dapat berniaga dalam satu suasana yang lebih baik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis perasmian pasar tamu berkenaan yang disempurnakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi sempena program Semarak Tani Keluarga Malaysia at Beluran. Operasi mencari dan menyelamat SAR lelaki yang hilang bersama jet ski di perairan Pulau Talang Sematan kini diteruskan pada hari kedua yang beralih ke perairan Santubong. Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus dalam satu kenyataan memaklumkan sehingga pukul 3 petang operasi merangkumi keluasan 356.38 batu nautika persegi dan jumlah keseluruhan pencarian adalah 453.20 batu nautika persegi. Pangkalan harapan kini berpusat di JT Jabatan Perikanan Laut Sarawak Santubong yang melibatkan keanggotaan seramai 84 orang termasuk orang ramai dengan pelbagai aset laut, pelbagai agensi dan sebuah pesawat Cessna dari Pasukan Gerakan Udara. Sektor pencarian di laut tertumpu pada petunjuk atau jet ski yang ditemui iaitu sekitar perairan Tanjung Simpang, Santubong. Operasi masih diteruskan dan tiada petunjuk baharu ditemukan. Aksi pusingan ketiga GT World Challenge di Melbourne, Australia, pelumba pasukan 888 Race Engineering Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim bersama rakan sepasukan Shane Van Gisbergen dari New Zealand meraih tempat kedua keseluruhan selepas muncul juara perlumbaan 1 dan meraih tempat ketiga pada perlumbaan kedua. Saingan berlangsung di Litar Sandal, Melbourne menyaksikan saingan sengit antara 11 pelumba daripada 4 kelas perlumbaan. Dalam aksi pertama, pasukan 888 Racing Engineering meraih podium selepas menamatkan 30 pusingan dengan catatan masa 47 minit 15.7 saat. Aksi perlumbaan kedua pula menyaksikan pasukan 888 Racing Engineering mengakhiri perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa 1 jam 6.1124 saat. Tunku Panglima Johor juga muncul pelumba dengan catatan masa terpantas dalam kedua-dua perlumbaan tersebut. Kini selepas 3 pusingan berlangsung, Tunku Abdul Rahman menghuni tangga ketiga dalam kejuaraan pemandu GT Australia dengan 105 mata. Baik, aksi Sukan Malaysia SUKMA 2022. Tumpuan saingan olahraga hari ini terarah pada acara 200 meter lelaki akhir yang menyaksikan atlet Johor Muhammad Arsyad Mat Saad muncul pemenang dan beliau meraih pingat emas dengan catatan 21.02 saat. Muhammad Arsyad juga berjaya menewaskan jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi yang menamatkan aksi di tempat kedua.
Muhammad Azim yang mewakili Perak mencatat masa 21.03 saat, manakala Muhammad Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan meraih gangsa selepas mencatat 21.18 saat. Dalam saingan tersebut, Muhammad Azim tidak dapat memintas Muhammad Arshad kerana mengalami kekejangan otot ketika 10 meter terakhir larian. Sementara itu, dalam acara 200 meter wanita menyaksikan pingat emas menjadi milik atlet Selangor Nur Afrina Batrisha Muhammad Rizal dengan catatan masa 24.83 saat. Pingat perak menjadi milik atlet dari Sabah Nur Aisyah Rufina Aling, manakala Dashini K. Murugan dari Pahang sekadar berpuas hati dengan pingat gangsa. Dan gangsa untuk Sementara itu, bagi Muhammad Arshad, pingat emas 200 meter yang diraih hari ini menjadi pengubat kekecewaannya yang meraih pingat perak acara 100 meter semalam. Actually, saya sebenarnya memang tak boleh nak lari juga sebenarnya. Tapi bahkan saya rasa macam saya tak nak putus asa, saya nak juga lawan dengan Azim. Alhamdulillah, saya boleh kejar dia dan potong dia dekat finish line. Kontijen Johor mencipta sensasi di Kompleks Sukan Air Presin 6 Putrajaya apabila menamatkan saingan kayak dengan meraih 5 pingat emas daripada 6 yang dipertandingkan hari ini. Dan bukan itu saja, 5 rekod baharu kebangsaan berjaya dicipta oleh atlet negeri tersebut. Dalam saingan tersebut, 5 pingat emas Johor diraih menerusi acara kayak individu K1 1000 meter lelaki, K4 1000 meter lelaki, double K2 1000 meter lelaki, double K4 1000 meter wanita dan K4 1000 meter wanita. Bagi pemenang pingat emas individu K1 1000 meter dan K4 1000 meter, Montaya Roy K. Michael, kejayaan tersebut amat mengembirakannya. Kita akan terus menyumbang untuk Johor emas. Kita orang tak peduli apa, kita orang tak fikir siapa sebelah kiri kanan, just fokus dekat team sendiri and keep going, tu je. Beliau turut menamatkan 2 acara tersebut dengan rekod baharu kebangsaan iaitu 3 minit 51.505 saat bagi acara individu K1 1000 meter dan 3 minit 15.961 saat untuk acara K4 1000 meter. Dalam saingan acara double K2 1000 meter lelaki, pingat emas diraih menerusi gandingan Muhammad Arif Rashdan dan Muhammad Fakrullah Muhammad Rumaizi yang turut mencipta rekod baharu kebangsaan. Kecemerlangan mereka diteruskan oleh pasangan Farah Zulaika Tokiman dan Nur Aina Ilya Rahim yang menghadiahkan pingat emas dan rekod baharu kebangsaan dalam acara double K4 1000 meter wanita. Skuad kayak Johor menutup tirai saingan hari ini dengan emas kelima menerusi acara K4 1000 meter wanita yang dibarisi Nur Kiasa Zainuddin, Nur Atasha Nabila Saring, Nur Syahira Fuad dan Nurul Najihah Zulkifli. Mereka turut mencipta rekod baharu kebangsaan. Sementara itu, kontijen Terengganu berjaya menghalang Johor daripada menyapu bersih semua 6 pingat dipertandingkan. Syahidah Ashikin Rusli menguasai saingan kayak single K1 1000 meter wanita dengan catatan masa 4 minit 24.494 saat yang juga merupakan rekod baharu kebangsaan. Rekod sebelum ini dipegang Nur Azita Ibrahim pada Sukma Perlis 2014 dengan catatan masa 4 minit 49.430 saat. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.